Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangannya. Tuan-tuan dan puan-puan dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Sebelum saya meneruskan perkongsian ilmu pada pagi yang penuh barakah ini, saya nak bukakan dengan satu pantun. Dari Rembau pergi ke kota, beli ubat nyamuk, kejap-kejap putus. Dah lama kita tak jumpa, ada yang gemuk dan ada yang kurus. Ini bukan peli, tuan-tuan. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun keadaan kita, walau bagaimanapun cara hidup kita, pasti yang kita rasa syukur adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, ataupun sehingga hari ini kita dapat meneruskan kehidupan kita. Tapi walau bagaimanapun kita kena jaga kesihatan, kita kena lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kena tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Key point dia, tuan-tuan dan puan-puan, adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini kita dapat meneruskan kehidupan kita. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada ujian dari sudut kesihatan ataupun dari sudut harta ataupun kebahagiaan, ataupun ada di antara sahabat ataupun saudara se-Islam kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada kita. Walau bagaimanapun, sehingga ke hari ini kita dapat mengecapi lagi nikmat. Kita dapat berpeluang untuk kita mencari bekalan untuk kita bawa ke destinasi yang seterusnya. Para ulama ada membahaskan berkenaan dengan syukur ini, tuan-tuan. Antara tanda-tanda orang yang bersyukur adalah, yang pertama, dia sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat sepanjang satu hari ataupun seharian, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan itu dimulakan ataupun diakhirkan dengan lafaz syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selesai
diberi selesai melaksanakan tugasan, kita ucap syukur alhamdulillah. Kita selesai makan, kita pasti pada pagi ini ramai yang sedang bersarapan, dah kenyang. Apa ucapan yang terbaik untuk kita lafazkan adalah syukur alhamdulillah. Dan antara yang lain, ulama ada menerangkan tentang tanda-tanda orang yang bersyukur ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahmati Allah. Dalam hati dia, dalam hati seorang manusia ataupun orang Muslim itu, dia mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi nikmat keseluruhan. Maknanya apa yang dia dapat sehingga ke hari ini, dia dapat nikmat kebahagiaan, dia dapat nikmat kesihatan, dia dapat nikmat harta yang banyak ataupun sebagainya. Dia mengakui bahawa segala nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada yang lain. Itu adalah tanda orang yang bersyukur. Dan tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi? Para ulama menerangkan bahawa orang yang bersyukur ini adalah orang yang mengakui ataupun perbuatan-perbuatan yang dia lakukan ini menjurus ataupun menjurus kepada ketundukan Allah Subhanahu Wa Taala, melambangkan ketundukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maknanya bila dia melakukan satu perkara itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat tidak bertentangan dengan apa yang Islam ajarkan. Sebagai contoh, untuk kita mudah fahami, bila dia melakukan satu perkara ataupun dia mencari rezeki, ataupun dia menjual lah sekalipun, dia membuat jual beli dalam perniagaan, dia faham apakah konsep yang dianjurkan dalam Islam. Tak ada riba, maknanya tiada penindasan, maknanya tiada penipuan dalam perniagaan dan sebagainya. Setiap perbuatan itu tidak bertentangan, tidak melanggar syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata, bila orang yang melakukan perbuatan itu adalah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ia merupakan orang-orang yang bersyukur. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi ulama menerangkan tentang tanda-tanda orang yang bersyukur ini, iaitu orang yang bersyukur ini dia memelihara nikmat-nikmat yang Allah bagikan kepada dia. Apa dia? Pasti dan pastinya, tuan-tuan, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita manusia, kita yang digelar sebagai mukmin, orang Islam, kita memelihara dua nikmat utama ni, nikmat iman dan nikmat Islam. Kita mengakui bahawa iman, kita ada rukun iman, ada 6 rukun iman. Kita pelihara ke 6 rukun ini. Selain daripada itu, kita memelihara rukun Islam. Kita ada 5 rukun Islam. Tak perlu saya perjelaskan satu persatu. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya pasti tuan-tuan semua tahu dan faham akan ke-6 elemen, 6 perkara yang terkandung dalam rukun iman, dan juga 5 perkara yang terkandung dalam rukun Islam. Tak perlu saya perjelaskan satu persatu. Tetapi ulama menerangkan bahawa orang yang bersyukur apabila diberi nikmat adalah orang yang memelihara nikmat-nikmat yang saya katakan tadi. Nikmat yang pertama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah, nikmat selain daripada nikmat Islam dan juga nikmat iman, orang Islam itu dia akan memelihara nikmat perpaduan dan keamanan. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita duduk dalam negara yang aman, tenteram, damai, yang kita boleh lakukan segala aktiviti tanpa ada ancaman, tanpa ada gangguan.
dan tanpa ada permusuhan secara umumnya. Makna kata kita tak sama seperti sahabat ataupun saudara se-Islam kita yang berada di luar negara sana, seperti di Syria, seperti di mana lagi, di Gaza, di Iraq dan sebagainya. Mereka nak menjalankan kehidupan seharian mereka dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kerisauan. Tetapi kita dapat melaksanakan segala aktiviti daripada pagi sehinggalah kita tidur semula pada malam nanti. Kita dapat laksanakan segala aktiviti seharian kita dalam keadaan aman, tenteram dan damai. Makna kata orang yang bersyukur, tanda-tanda orang yang bersyukur, dia memelihara nikmat ini. Apa dia? Nikmat keamanan dan juga perpaduan. Dan juga yang tuan-tuan, dan akhir sekali, nikmat yang dipelihara, yang sentiasa dipelihara oleh orang yang syukur, orang yang bersyukur, dan orang-orang yang sentiasa memelihara nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya adalah nikmat kesihatan. Jadi kalau kita merasakan kita ni bersyukur segala nikmat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara nikmat yang kita perlu pelihara adalah nikmat kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok pada hari ini, sehingga ke hari ini, bermacam-macam penyakit yang melanda, khususnya dalam negara kita lah. Ramai yang menghadapi pelbagai penyakit, kencing manisnya, darah tingginya. Jadi daripada kita terus kita mendapat penyakit-penyakit, marilah kita kembali seperti mana yang disarankan oleh ulama, bahawa mereka yang sentiasa bersyukur, mereka menjaga nikmat-nikmat yang saya katakan tadi, antaranya nikmat kesihatan. Marilah kita sama-sama jaga kesihatan supaya kita menjadi seorang ataupun salah seorang daripada orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sebagai permulaan tadi kita dah berkongsi sedikit tentang tanda-tanda orang yang bersyukur. Ada 4, saya ulangkan semula. Yang pertama, mereka yang sentiasa mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Apa yang berlaku kepada mereka, alhamdulillah. Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Perkara yang baik, alhamdulillah, mereka dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi andai kata mereka mendapat musibah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga melafazkan syukur. Kerana apa? Kerana Allah masih sayang kepada kita. Kalau kita tak diberi ujian, kalau tidak kita diberi musibah, mungkin kita akan lalai, mungkin kita akan selesa dengan perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita recap balik. Yang kedua tadi, kita memasak dalam hati kita, memasakkan dalam hati kita bahawa segala nikmat yang kita miliki adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, perbuatan kita yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat dalam kehidupan seharian kita, perlulah menjurus kepada ketundukan Allah. Makna kata segala perbuatan yang kita lakukan perlulah berlandaskan ataupun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apa yang kita buat adalah menunjukkan keredaan ataupun Allah redha dengan perkara-perkara yang kita buat. Dan juga yang terakhir, kita perlulah memelihara nikmat-nikmat yang Allah bagikan kepada kita, antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kesihatan. Itu yang kita kena pelihara. Barulah kita digolongkan dalam kalangan orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan
untuk kita berkongsi ilmu. Saya bukanlah orang yang terbaik untuk bercakap berkenaan topik yang kita bincangkan pada hari ini, tetapi insya-Allah saya akan buat yang terbaik untuk tuan-tuan semua. Kita berkongsi ilmu, mana yang baik kita ambilkan sebagai tauladan, sebagai panduan dalam kehidupan kita, mana yang kurang baik kita jadikan sempadan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini untuk permulaannya saya ingin berkongsi ilmu berkenaan dengan fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat mungkin para asatizah pernah dengar sebelum ini, dan ada di kalangan sahabat-sahabat kita masih lagi belum mendengar tentang fiqh aulawiyat ni, ataupun kita katakan sebagai fiqh keutamaan. Pada sebelum ini saya telah berkongsi berkenaan dengan topik ini, berkaitan dengan fiqh aulawiyat ini, tetapi di Masjid Muhammad Al-Fatih UPNM. Mungkin para pelajar di UPNM telah mendengar sedikit perkongsian ilmu ini, tetapi memandangkan kita dalam fasa PKP, walaupun alhamdulillah syukur kita dah masuk ke fasa PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan banyak sektor-sektor telah dibuka semula. Banyak dah aktiviti-aktiviti yang sebelum ini tidak boleh beroperasi dan sekarang ini telah dibenarkan beroperasi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memberi peluang dan ruang bagi perkara ini. Namun begitu, kami di Pusat Islam UPNM mengambil inisiatif dengan kita berada dalam new normal, kebiasaan baru. Banyak dan juga saya pasti di universiti lain, di agensi-agensi yang lain telah bergerak setapak ke hadapan dalam meneruskan kelangsungan organisasi mereka. Dan kami juga di Pusat Islam dan juga di UPNM sendiri telah juga mengambil inisiatif selangkah ke hadapan dengan melaksanakan aktiviti program secara maya, online. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah selepas ini ataupun sebelum ini pun kami dah telah laksanakan pelbagai aktiviti ceramah, tazkirahnya oleh para asatizah secara online. Jadi tuan-tuan boleh menonton ataupun boleh melayari Facebook page Pusat Islam UPNM, page Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, atau lebih yang dikenali sebagai Pusat Islam UPNM. Jadi insya-Allah selepas daripada ini kita akan berkongsi ilmu dalam medium online lah, alam maya. Jadi pada hari ini, bermula pada hari ini, saya insya-Allah akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah berkaitan dengan fiqh aulawiyat, iaitu fiqh keutamaan. Saya akan guna buku ini, kalau tuan-tuan nampak, buku fiqh tuan-tuan nampak fiqh keutamaan, keutamaan seorang muslim. InsyaAllah, kalau mungkin hari ini permulaan bagi tuan-tuan dan bagi saya juga, permulaan untuk kita membincangkan, untuk kita berkongsi ilmu berkaitan dengan fiqh keutamaan. Nanti untuk kuliah-kuliah yang akan datang bersama dengan saya, tuan-tuan bolehlah mencari buku yang saya tunjukkan tadi, fiqh keutamaan ini. Lebih mudah untuk tuan-tuan faham sambil saya baca. Saya juga akan tengok buku ini sepanjang kuliah saya. Dan tuan-tuan pun, kalau tuan-tuan ada buku ini pun, tuan-tuan boleh buka, lagi mudah. Bila dengar, tuan-tuan dapat tengok, tuan-tuan dapat dengar, dan tuan-tuan dapat baca. Itu lagi baiklah kan. Ada 3 dimensi tuan-tuan boleh dekat. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Anok Bacok Smart. Ni sahabat lama saya ni, Ustaz Hamdan.
Allah Rabbi. Apa khabar Ustaz? Sihat orang hebat ni. Dan juga kepada Jai Faizal, terima kasih. Azrul Sharif, terima kasih menonton. InsyaAllah mudah-mudahan pada pagi ini, perkongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini sebagai permulaan ya tuan-tuan, sebagai permulaan pengenalan kepada fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan, kita fiqh keutamaan lah. Kalau kita kata, kalau kita ta'rifkan ataupun kalau kita definisikan satu persatu fiqh dan juga aulawiyat itu sendiri. Fiqh tu apa? Fiqh tu faham. Bahasa Melayu dia faham. Aulawiyat, apa maksud aulawiyat? Adalah keutamaan. Faham, keutamaan. Maknanya faham lebih utama. Sebagai permulaan lah tuan-tuan, saya nak bagi satu analogi yang mudah untuk kita fahami. Kejap tuan-tuan. Sekejap saya ambil satu untuk kita faham. Kita mudah untuk kita faham. Okey tuan-tuan. Dengan saya sekarang ni, tuan-tuan nampak okey. Kalau tuan-tuan perasan, okey, di sebelah kanan saya ni, saya memegang duit RM50. Betul RM50. Contoh ni tuan-tuan bukan saya nak bagi ataupun ada kuis ke apa. Okey, RM50. Dan sebelah kiri saya, tangan kiri saya ni ada RM1. RM1. Okey. Belah kanan saya, tangan belah kanan saya RM50, tangan belah kiri saya RM1. Secara alaminya, secara umumnya, secara normalnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah tuan-tuan, kalaulah saya kata, okey, saya bagi tahu tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, di tangan saya ada dua duit kertas. Di antara kedua-dua duit ini, duit kertas ini, yang mana satu, kalau saya berikan peluang kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan ambil duit kertas yang ada di kedua-dua tangan saya ini, yang mana satu tuan-tuan akan ambil? Yang mana satu tuan-tuan akan ambil? Sama ada RM50 ataupun RM1. RM50 ataupun RM1. Yang mana satu tuan-tuan ambil? Secara alaminya, saya pasti yakin dan percaya tuan-tuan akan memilih duit yang ini, RM50. RM50. Betul? Secara alaminya, secara alami, normal. Adakah orang pilih RM1? Kalau Ustaz, saya syukur apa yang ada. Sekarang saya kata secara alaminya, secara normal, secara normal, manusia secara normal, fitrahnya ada dua pilihan. Dua-dua ni tuan-tuan diberikan pilihan untuk tuan-tuan ambil yang mana satu. Ambil lah. Kalau tuan-tuan nak ambil RM50, tuan-tuan ambil. Tuan-tuan nak ambil RM1, tuan-tuan ambil RM1. Tetapi secara alaminya, secara normalnya, tuan-tuan ambil yang mana satu. Pasti dan pastinya kita akan ambil ataupun kita akan pilih RM50. Betul? Itu normal. Itulah juga tentang apa kaitan dengan tajuk yang kita pada hari ini, berkaitan dengan aulawiyat ini. Maksud aulawiyat ini adalah dia sebenarnya dia kebiasaan. Makna kata dah tertanam dah, sebenarnya fiqh aulawiyat ini dah tertanam dah dalam diri kita. Kita pasti akan memilih satu perkara itu yang lebih utama. Kita akan memilih satu perkara itu yang lebih utama. Apa lagi? Yang lebih baik, yang lebih berkualiti, yang lebih besar, yang lebih menarik, yang lebih apa lagi? Lebih, tak salah, apa-apa yang maknanya yang lebih utama daripada utama, yang lebih baik daripada baik, yang lebih besar daripada besar. Maknanya sini kita belajar
pada hari ini kita akan mempelajari sesuatu perkara yang lebih utama, tetapi ada perkara yang menyokong ataupun ada sesuatu perkara yang akan memberi panduan, yang akan guide kita supaya setiap perkara itu, setiap pilihan yang kita lakukan itu adalah tidak bertentangan dengan syarak, adalah mengikut garis panduan dalam Islam dan sebagainya. Jadi sebagai permulaannya tuan-tuan, tajuk pada hari ini pun kita berkaitan dengan fiqh aulawiyat sebagai keperluan Islam. Sebenarnya fiqh aulawiyat ini dia dah menjadi satu keperluan. Dia perlu dalam kehidupan kita, perlu kepada orang Muslim, orang Islam. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan bab yang pertama. Sebab dalam buku ni dia ada banyak bab. Jadi sebagai permulaan untuk bab yang pertama, saya akan bacakan kepada tuan-tuan yang berkaitan dengan tajuknya. Okey, fiqh awal keutamaan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang tokoh ulama yang hebat. Yang hebat. Kalau mana yang tahu, mereka pasti kagum dengan tokoh ulama ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagai permulaan kita akan kupas tajuk yang pertama ini, apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab beliau, iaitu kitab Fiqh Keutamaan, yang dikarangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, fiqh aulawiyat sebagai keperluan umat Islam, seperti yang saya katakan tadi. Pada masa kini, fiqh aulawiyat atau fiqh keutamaan penting untuk difahami. Bicara dalam buku fiqh aulawiyat ini yang saya tunjukkan tadi kepada tuan-tuan, saya sudah bincangkan dalam buku saya yang berjudul Asyahwah Al-Islamiyah Baina Al-Juhud At-Tataruf ataupun maksudnya kesedaran Islam antara kesungguhan dan melampau dalam bab fiqh maratib al-a'mal ataupun fiqh susunan gerak kerja. Ada kitabnya dah, kitab yang saya katakan tadi yang berkaitan dengan kesedaran Islam antara kesungguhan dan melampau dalam fiqh al-maratib ataupun fiqh susunan gerak kerja. Fiqh aulawiyat adalah meletakkan sesuatu perkara pada susunan yang betul dengan adil. Kita mudah faham, kita nak mudah faham bahawa sebenarnya fiqh aulawiyat ini sebenarnya dia meletakkan sesuatu perkara kepada perkara yang betul dan juga adil. Kita tak nak apa yang kita lakukan, apa yang kita buat tidak meletakkan sesuatu dengan tepat, sehingga kan memberi kemudaratan kepada orang lain, sehingga menyebabkan orang lain tidak berpuas hati dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Jadi fiqh aulawiyat ini dia memberikan ataupun menunjukkan, dia akan memandu kita supaya apabila kita melakukan sesuatu perkara tersebut, kita dapat melakukan dengan betul dan juga adil. Jadi secara umumnya apa yang dikatakan dengan fiqh aulawiyat ini adalah meletakkan sesuatu perkara pada susunan yang betul dengan adil. Baik, perkara itu terdiri daripada hukum. Perkara itu terdiri daripada hukum, pendirian ataupun gerak kerja. Hukum, pendirian dan juga gerak kerja. 3 perkara. Fiqh aulawiyat mengutamakan perkara yang utama daripada perkara utama. Saya ulang semula. Fiqh aulawiyat mengutamakan perkara yang paling utama daripada perkara utama. Mana kata tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah untuk kita fahami, sebagai analogi yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan, perkara yang
wajib dan juga perkara yang sunat. Perkara yang wajib dan juga perkara yang sunat. Sebagai contoh, apa dia? Sebagai contoh sebagai contohnya tuan-tuan, kita baru lepas raya kan. Sekarang ni Zulqaidah, sebelum ni Syawal. Dan saya pasti walaupun kita semua beraya dengan sederhana, tapi kita pasti beraya, betul. Dan semua kita mendirikan solat sunat Aidilfitri, betul. Kita recap balik lah. Untuk contoh, untuk saya bagi kepada tuan-tuan lah, untuk mudah kita fahami. Baik. Sebagai contoh, macam mana kita nak katakan mengutamakan perkara yang lebih utama daripada perkara utama, seperti mana yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya. Dia kata, contoh, saya bagi contoh, solat fardu dan solat sunat. Solat sunat Aidilfitri, ada sesetengah orang, ada di kalangan kita yang lebihkan pula solat sunat Aidilfitri, tapi solat sunat fardu dia tak buat. Solat fardu dia tak buat. Solat fardu dia tak buat, tapi solat sunat Aidilfitri dia buat. Sedangkan solat sunat Aidilfitri itu adalah sunat. Solat sunat Aidilfitri adalah sunat. Solat fardu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh itu fardu, wajib untuk kita laksanakan. Jadi dekat situ tak balance. Dia tak mengutamakan perkara yang lebih utama daripada perkara utama. Patutnya dia kena laksanakan solat fardu, kena utamakan solat fardu daripada solat sunat Aidilfitri. Kalau solat Aidilfitri kalau kita tak buat tak mengapa, tetapi kalau solat fardu kita tinggal, kita berdosa. Jadi di situ, ni sebagai contoh yang mudah untuk kita faham. Baik, kita teruskan. Fiqh alawiyat mengutamakan perkara yang lebih utama daripada perkara utama. Okay. Mengutamakan sesuatu perkara mengikut prinsip syariat Islam sebenar melalui petunjuk cahaya wahyu dan akal. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah An-Nur ayat 35 yang bermaksud cahaya berlapis cahaya. Fiqh aulawiyat tidak meletakkan perkara tidak penting di atas perkara penting. Saya ulang semula. Fiqh aulawiyat ataupun fiqh keutamaan ini, dia tidak meletakkan perkara yang tidak penting di atas perkara yang penting. Makna kata, perkara yang tidak penting, perkara yang tidak penting dia tidak mendahulukan berbanding perkara yang penting. Dia akan dahulukan perkara-perkara yang penting. Dia tak akan mendahulukan perkara yang tidak penting berbanding yang perkara yang penting dikemudikan. Tidak, dia tidak akan berlaku macam tu. Dia akan mendahulukan perkara yang penting, barulah dia akan tengok semula perkara yang tidak penting sama ada memberi manfaat ataupun tidak. Tapi secara asasnya, secara umumnya, perkara yang tidak penting dia tidak dahulukan berbanding perkara yang penting. Faham? Dan juga tidak mendahulukan perkara penting daripada perkara paling penting. Dan juga tidak mendahulukan perkara penting daripada perkara yang lebih penting. Makna kata di sini ada dua, kiri dan kanan. Saya tunjuklah analogi. Di sini perkara penting, dikatakan sebagai perkara penting. Tangan belah kanan saya, tangan belah kiri saya, perkara paling penting. Perkara paling penting dalam fiqh alawiyat, dalam keutamaan yang kita bincangkan ini, fiqh alawiyat tidak mendahulukan perkara penting ni. Dia tidak mendahulukan perkara penting berbanding perkara yang lebih penting. Tangan kiri saya ini lebih penting, perlu kita dahulukan berbanding perkara yang ini, yang penting. Yang penting. Jadi dalam fiqh aulawiyat, dia tidak mendahulukan perkara penting berbanding perkara yang lebih penting. Dia mendahulukan perkara yang lebih penting ini, barulah dia akan tengok semula
ataupun dia revise semula ataupun seumpamanya perkara yang penting ini. Saya harap tuan-tuan fahamlah apa yang saya maksudkan ini. Tadi kita kata perkara fiqh aulawiyat dia tidak mendahulukan perkara tidak penting berbanding perkara penting. Maknanya kata ada wujudnya penting dan juga tidak penting. Dia tidak mendahulukan tidak penting ni, dia akan mendahulukan perkara yang penting. Okay. Dan juga sekiranya wujud ada dua perkara, perkara penting dan juga perkara lebih penting, yang mana satu yang didahulukan, dia akan dahulukan perkara yang lebih penting berbanding perkara yang penting. Dia tidak akan mendahulukan perkara yang penting berbanding perkara yang lebih penting. Tidak. Faham Okey. Fiqh aulawiyat tidak menjadikan sesuatu perkara lemah mendahului perkara yang kuat. Dia tidak mendahulukan perkara yang lemah berbanding perkara yang kuat. Tadi kita kata lebih penting dengan penting, betul? Ada dua perkara, perkara yang penting dan perkara yang lebih penting. Jadi fiqh aulawiyat dia akan mendahulukan perkara yang lebih penting berbanding perkara yang penting. Kemudian dalam fiqh aulawiyat ini juga dia akan mendahulukan perkara yang kuat berbanding perkara yang lemah. Ada dua keadaan, dua perkara yang lemah dan juga perkara yang kuat. Yang mana satu yang didahulukan, dia akan dahulukan perkara yang kuat terlebih dahulu berbanding perkara yang lemah. Itu pun tengoklah, kalau perkara yang lemah itu memberi manfaat dan dia akan tengok semula. Tetapi kalau dia tidak memberi manfaat, dia akan tolak lah. Kita akan tolak perkara tersebut sebab tak memberi manfaat pun. Okey, baik. Nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi. Baik. Kemudian fiqh aulawiyat. Okey, dah kita kata dia. Okey. Fiqh aulawiyat juga tidak meletakkan perkara yang tiada kelebihan di atas perkara yang mempunyai kelebihan ataupun lebih banyak kelebihannya. Fiqh aulawiyat dia juga tidak meletakkan perkara yang tidak mempunyai kelebihan berbanding perkara yang mempunyai kelebihan. Ada dua perkara yang kita tengok. Ada dua perkara. Perkara yang pertama, tangan kanan saya ini sesuatu perkara yang memberi manfaat kepada orang lain, yang memberi faedah, yang memberi banyak kelebihan kepada orang lain. Berbanding yang beri tangan di belah kiri saya ini, dia hanyalah sekadar kelebihannya ada, dia ada kelebihan tapi sekadar ada sahaja, ataupun kelebihan yang dia miliki, manfaat yang dia boleh sumbangkan kepada orang lain tak banyak berbanding yang pertama tadi belah kanan saya ni. Jadi yang mana satu yang kita perlu utamakan? Yang pertama, tangan belah saya ni. Ini yang kita perlu dahulukan. Ini yang perlu kita utamakan berbanding perkara-perkara yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan. Fiqh aulawiyat mengutamakan perkara yang mempunyai hak untuk diutamakan. Fiqh aulawiyat mengutamakan perkara yang mempunyai hak untuk diutamakan. Fiqh ini mengakhirkan perkara yang sepatutnya yang diakhirkan dan tidak membesarkan perkara yang kecil. Fiqh ini tidak memudah-mudahkan perkara yang penting. Dia tidak memudah-mudahkan perkara yang penting. Fiqh aulawiyat meletakkan sesuatu pada tempat yang betul dengan pertimbangan yang betul, tidak lebih ataupun tidak kurang. Bila kita nak meletakkan sesuatu perkara, kita nak menentukan ataupun kita nak membuat keputusan sebagainya, kita akan tengok sama ada perkara ini boleh memberi manfaat yang lebih kepada orang lain ataupun tidak, ataupun kita katakan sebagai perkara ini boleh memberi pertimbangan yang betul ataupun memberi kelebihan yang baik, yang banyak, yang boleh disumbangkan kepada orang lain ataupun tidak dan sebagainya. Dia akan meletakkan sesuatu tu perkara yang betul tanpa ada cacat cela ataupun tidak ada lebih ataupun tidak ada kurang. Makna kata bila fiqh aulawiyat ini telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita, dia secara pastinya dia akan memberi manfaat kepada kita semua
dan kita juga berpuas hati dengan apa yang kita terima keputusan tersebut. Ada dua perkara saya katakan tadi, ada perkara yang tidak penting dengan penting, yang mana satu kita perlu dahulukan, ataupun dalam kehidupan kita ni ada perkara yang lebih penting dengan perkara yang penting. Dua-duanya penting, tetapi kedua-dua ni ada yang lebih penting daripada ada yang lebih penting. Yang mana satu yang kita berdahulukan, ataupun dalam kehidupan kita ini ada perkara yang kuat, ada perkara yang lemah, yang mana satu yang kita perlu tengok, yang mana satu yang perlu kita ambil perhatian dan sebagainya. And kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok dalam keadaan semasa kita lah, and kita kalau kita tak lama lagi nak masuk musim haji, and kalau kebiasaannya setiap tahun, mana yang berkemampuan kita akan pergi menunaikan haji, betul? Kita akan pergi menunaikan haji. Tapi tahun ini tuan-tuan, kerajaan pun telah isytiharkan bahawa tahun ini tiada pergerakan ataupun tiada ibadah haji dilaksanakan. Mana kata kita tidak boleh pergi ke Mekah untuk menunaikan haji di atas sebab wabak COVID-19. Walaupun tuan-tuan, walaupun kita berkemampuan, walaupun kita ada duit, and kalau kita kata saya ada duit Ustaz, and saya ada duit, kalau saya tak ikut tamu haji sekalipun, saya boleh pergi sendiri dengan travel. Kalau boleh lah, saya pun tak pasti macam boleh ke ataupun tidak. Ini contoh untuk kita mudah faham. Tapi kita kena tengok, haji itu penting, betul, haji itu penting. Tetapi dengan berlakunya keadaan semasa ini, dengan kita dilanda COVID-19 ini, mana satu yang lebih penting? Sama ada penting untuk kita pergi menunaikan haji ataupun lebih penting untuk kita tak pergi. Kalau kita tak pergi, kalau kita pergi akan memudaratkan diri kita, akan memudaratkan orang lain. Jadi lebih baik kita tak payah pergi. Mana kata lebih penting untuk kita tak pergi. Sebab apa? Kalau kita pergi menunaikan haji, dia akan mengakibatkan kemudaratan kepada diri sendiri. Dia akan mengakibatkan kemudaratan kepada orang lain. Sebab apa? Sebab ancaman ataupun jangkitan daripada COVID-19. Walaupun kita berkemampuan, walaupun dalam akaun bank kita ada beratusan ribu, contohnya. Jadi yang mana satu yang perlu kita utamakan, sama ada kita nak pergi menunaikan haji ataupun kita tak perlu pergi, walaupun kita berkemampuan. Bagi mereka yang faham tentang aulawiyat itu, pasti kita akan pilih tak perlu pergi. Kan kerajaan pun dah isytiharkan tiada pergerakan ibadah haji pada tahun ini, maka kita tak pergi walaupun kita berkemampuan. Sebab apa? Kita tak nak perkara-perkara yang lebih buruk akan berlaku kepada diri kita maupun orang lain. Di situ itu konsep yang kita katakan sebagai aulawiyat itu, keutamaan itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya teruskan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Ar-Rahman ayat 7 hingga ayat 9. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan langit dijadikannya tinggi serta dia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan, dan betulkan cara menimbang itu dengan adil, serta jangan kamu mengurangi barangan yang ditimbang. Jelas tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan dalam Al-Quran bahawa dalam kehidupan seharian kita perlu kita melaksanakan satu perkara itu dengan adil, dengan betul. Kita tak nak dalam kehidupan kita ini kita melakukan sesuatu perkara tersebut, perkara yang kita lakukan itu tidak betul. Perkara yang kita lakukan itu tidak tepat. Apa lagi?
apa perkara yang kita lakukan itu melampaui. Jadi dengan adanya ilmu keutamaan fiqh aulawiyat yang kita pelajari pada hari ini dan akan pada hari-hari yang mendatang, kita dapat laksanakan ataupun kita dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, supaya setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita ini tidak melampaui batas. Tidak supaya perbuatan kita ini, apa yang kita buat ini kita dapat laksanakan dengan betul, dengan adil, dengan apa lagi? Dengan kita mempelajari ilmu-ilmu fiqh aulawiyat ini. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya teruskan. Asas fiqh aulawiyat adalah meletakkan perbezaan antara pendirian, hukum, gerak kerja dan tanggungjawab mengikut susunan yang ditentukan oleh syariat Islam. Asas fiqh aulawiyat ni dia meletakkan perbezaan antara pendirian, hukum, gerak kerja dan tanggungjawab mengikut susunan yang ditentukan oleh syariat Islam. Dan kalau dari sudut pendirian, kalau kita katakan sudut pendirian ni, fiqh aulawiyat ni mengajar kita apabila kita melakukan sesuatu perkara ataupun kita membuat satu keputusan tersebut bukan atas dasar daripada pendirian kita. Mana kata bukan atas dasar kepentingan peribadi, tetapi kita laksanakan sesuatu keputusan itu berdasarkan dengan kemaslahatan ummah, dengan kita memandangkan ataupun kita katakan untuk kepentingan masyarakat yang lain, bukannya kepentingan peribadi, tetapi kita mengutamakan kepentingan orang lain. Pendirian kita. Hukum pula berkaitan dengan hukum yang kita lakukan, yang mana satu yang lebih utama, yang mana satu yang lebih wajib, yang mana satu yang lebih harus yang kita buat, berbanding kalau wajib dengan sunat, yang mana satu yang kita perlu dahulukan. Perkara yang harus dengan perkara yang makruh, yang mana satu yang kita perlu dahulukan. Perkara yang wajib dengan perkara yang haram, yang mana satu yang kita perlu tengok, yang mana satu yang kita perlu laksanakan. Itu yang berkaitan dengan hukum. Dan juga tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sikit lagi dalam 10 minit ini kita akan berhenti. Semua perkara itu tidak berada pada susunan yang sama. Susunan pendirian, hukum dan gerak kerja terdiri daripada perkara besar dan kecil, serta perkara asal dan cabang daripada perkara asal. Makna kata dia tidak akan mengikut susunan lah kan. Kalaulah perkara itu kalau dia lebih utama, dia akan utamakan. Kalau perkara itu hanya sekadar dia utama, tetapi dia sekadar memberi manfaat ataupun kelebihan yang sedikit berbanding satu perkara yang lain, dia akan dikemudiankan berbanding perkara yang lebih utama yang beri manfaat kepada orang lain, yang lebih banyak memberi manfaat, yang lebih banyak memberi kebaikan dan kelebihan kepada orang lain. Dia tidak mengikut step. Kalau perkara tersebut perkara itu yang kecil, ataupun perkara yang sedikit, tetapi sedikit ini dia lebih memberi manfaat ataupun dia lebih baik untuk kita laksanakan, kita akan dahulukan yang sedikit berbanding yang banyak. Sebagai contoh yang tuan-tuan, untuk kita faham untuk kita lebih faham apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ataupun buku fiqh aulawiyat ini, bercontoh yang kita boleh katakan sedikit ataupun banyak, biar kita memiliki kuantiti yang sedikit, tetapi kuantiti yang sedikit itu dia boleh memberi kualiti yang baik berbanding kita mempunyai kuantiti yang ramai ataupun kita mempunyai kuantiti yang banyak, tetapi ianya tidak boleh memberi kebaikan ataupun memberi manfaat
kepada kualiti tersebut. Sebagai contoh, ada 10 orang pahlawan, 10 orang pahlawan, dan juga grup A ada 10 orang pahlawan, grup B ada 30 ataupun 50 grup ahli pahlawan. Saya ulang semula. Grup yang pertama ada 10 orang ahli pahlawan. Grup yang kedua ada 50 orang ahli pahlawan, pendekar lah kita katakan. Jadi di antara kedua-dua kumpulan tersebut, sekiranya grup yang pertama ini dia mempunyai kuantiti yang sedikit tetapi dia mempunyai kualiti yang hebat, baik kita dahulukan grup yang pertama berbanding grup yang kedua ini. Dia mempunyai kuantiti yang ramai, yang banyak. Dia ada 50 orang ahli, tetapi ke-50 orang ni ataupun kesemua ahli-ahli ni tidak ada perasaan berani bila berhadapan dengan musuh. Jadi mana satu yang kita perlu dahulukan? Baik kita dahulukan grup yang pertama ini untuk kita hantar ke medan peperangan sebagai contoh, berbanding grup yang kedua ini. Kita akan katakan grup ni akan kalah bila berhadapan dengan musuh. Baik kita hantar grup yang pertama ini, walaupun bilangan ahli grup yang pertama ini sedikit. Faham tak tuan-tuan? Saya harap tuan-tuan faham lah. Jadi itu yang dikatakan tadi, dia tidak mengikut susunan. Kalau orang kata apa, dia kecil besar, kecil sederhana besar, dia tidak mengikut susunan. Dia akan tengok situasi dan keadaan semasa. Mungkin pada ketika ada satu ketika itu kita kena dahulukan yang sedikit. Ada satu ketika itu kita perlu mendahulukan perkara yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar itu dahulu perkongsian ilmu berkaitan dengan fiqh aulawiyat ataupun fiqh keutamaan sebagai keperluan umat Islam bagi siri yang pertama. InsyaAllah pada siri-siri yang akan datang kita akan sambung. Kita akan sambung pada hari dan waktu yang lain. InsyaAllah. Banyak lagi ni. Ini baru permulaan. Kalau kita tengokkan, kita baru masuk ke bab yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian penonton yang rahmati Allah sekalian, insyaAllah saya rasa cukup sekadar itu dahulu perkongsian ilmu saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua, termasuklah yang memberi ataupun yang bercakap depan ni. Mudah-mudahan ianya memberi panduan ataupun tunjuk ajar dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya rasa kita jumpa lagi di minggu hadapan. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni. Saya ulang semula. Tuan-tuan boleh dapatkan buku Fiqh Keutamaan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin siri yang akan datang kita akan bincangkan lagi. Dan tuan-tuan pun ada buku ni, mudah untuk tuan-tuan nak rujuk, kan? Lebih mudah lah daripada tuan-tuan dengar je, kan? Jadi tuan-tuan bila kata buku ada di hadapan kita ni, lagi mudah untuk kita faham. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu perkongsian ilmu pada pagi ini. Mohon kemaafan atas segala kekurangan sepanjang perkongsian ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita akan perbaiki dari semasa ke semasa, dan kita akan bertemu lagi di siri-siri yang akan datang. Teruskan melayari Facebook Pusat Islam, page Pusat Islam. Di sini kita akan menampilkan barisan asatizah atas asatizah dan juga tokoh-tokoh ilmuwan sepanjang
kita kata sepanjang kehidupan seharian kita lah, hari-hari yang mendatang selepas ni, kita akan sentiasa berlive, and kita sentiasa berlive, dan kita akan menampilkan tokoh-tokoh ilmuwan di ruangan page Ustaz Islam. Wallahualam, cukup sekali itu dahulu. Kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.